Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita boleh jumpa pula pada malam yang mulia ini. Sama-sama kita di dalam perjumpaan ruang pengajian kitab, iaitu tentang mustalahil hadis. Iaitu kita sedang duk baca kitab As'ilah wa Ajwibah fi mustalahil hadis bagi guru kita, iaitu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kerana kita tengok kepada isi kandungan walaupun kecil kitab ni, akan tetapi isi kandungan yang dia bawa datang mari tu, iaitu adalah matlamat yang besar bagi kita sebagai orang nak cari menuntut ilmu pengetahuan tentang mustalahil hadis. Ia colek ambil daripada beberapa kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang alim ulama yang mu'tabar menerangkan, syarahkan dan memberikan penjelasan. Dia kutip ambil daripada kitab-kitab tersebut, mari bubuh di dalam ini kitab sebagai soal jawab. Soal jawab. Baik, maka tak melewatkan masa, pada beberapa hari mari tu kita telah baca sedikit daripada soalan yang ke 35, 36, 37. InsyaAllah pada malam ini kita nak tengok pula soalan yang ke 38. Tu 38 ni kita nak mula pada pengajian kita ni lah, insyaAllah ta'ala. Dia kata, ma syartun Nasa'i, apakah syarat Imam An-Nasa'i fi kitabihi, di dalam kitabnya. Kerana kita duk kecek tak habis lagi, iaitu salah satu daripada kitab hak kita duk nak ngaji ni, iaitu kitab Sunan An-Nasa'i, dikenalkan dengan Al-Mujtabah, dikenalkan dengan Al-Mujtabah, ataupun Sunan As-Sughra bagi Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Apa nama itu. Lepas pada tu, apabila kita tahu dah kata dia ni apa ni, sebagaimana kita telah royak dah mari kata Sunan An-Nasa'i ni dibilangkan salah satu daripada ibu kitab hadis yang 6. Ibu kitab hadis yang 6 itu kita kena tahulah. Kita nak faham agama ni pasti kita kena teliti balik
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita tupainya para ulama kita. Sebab Quran ini dia itu zul wujuh, sebagaimana katanya Sayyidina Umar. Zul wujuh ni makna kata boleh tafsir gini, boleh tafsir gini. Banyak jalan yang boleh kita nak pautnya Al-Quranul Karim. Sebab itulah apabila kita tengok di dalam pengajian kita ataupun manahijut mufassirin, jalan ni tokoh-tokoh ulama nak mentafsirkan akan Al-Quranul Karim, didapati di sana ada beberapa tafsir. Ada tafsir Mu'tazilah, ada tafsir Ibadiyah. Ibadiyah ni Khawarij. Ada sekarang lah ni di Oman. Dan ada tafsir Syiah yang ada di Iran, di Qum, di mana. Ada tafsir Sufiyah. Nah, puak-puak ahli tasawuf. Ada tafsir Aqlaniyah, hak bising guna akal tu. Ada tafsir Sunniyah. Maka semua tadi tu pakak boleh paut belaka. Paut kok ni pun pergi kok tu, paut kok ni pun pergi kok tu. Maka Umar kata fahajjijuhum bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah mung ayyuhal muslimun dengarkan hadis, ambil hadis ni ditafsirnya Al-Quranul Karim supaya nak tahu kata apakah tujuan hak Tuhan khandak dengan cara sebenarnya. Sebab gapo kena buat lagu tu ya Amirul Mukminin? Karena Allah Subhanahu wa taala kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kerja Tuhan buat turunnya wahyu daripadanya melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu kerja dia tubayyana lin-nas, nyata bagi manusia apa hak Tuhan khandak, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau. Itu makna tubayyina linnas. Manuzila ilaihim, akan Quran hak turun mari itu kepada manusia tu, supaya manusia itu boleh ambil pengajaran, boleh mikir. Maka salah satu daripada cara kita nak terimanya hadis Nabi, pasti kita kenalah daripada tokoh-tokoh ulama kita ni. Kata hadis Nabi duduk di mana kata. Walaupun kita ni orang awal ngaji tak banyak pun tak apalah, kita ambil telinga kita dengar kata gapo ratik. Supaya apabila orang alim ulama royak pada kita, kita boleh telitah. Kata hadis ni Bukhari royak, ni Muslim royak, ni Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Seteruslah. Tu maknanya gitu. Baik. Maka al-mujtaba ni kita tahu dah kata dia ni ambil daripada mana kok mana pada perjumpaan kita hak telah lepas mari. Hari ni kita nak tengok tak apakah syarat Imam Nasai di dalam kitabnya. Syarat Imam Nasai nak buat masuknya hadis di dalam kitabnya al-mujtaba, kitab ni mujtaba iaitu kitab ni. Kitab An-Nasai Mujtaba Sunanin Nasai. Ni dalam kitab ni. Hadis saja dalam kitab ni. Mana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan dia, perbuatan dia, akuan dia, perangai dia, akhlak budi pekerti duk dalam ni belaka. Nak kita faham. Maka ulama yang mari hajar kita kata apakah syarat Imam An-Nasai ni nak ambil hadis mari bubuh dalam ni, syarat gapo ratik? Moga hadis ni yang nak mari dengan orang, mari dengan tok guru. Hak bawa hadis mari masuk mari. Kamari Imam Nasai tu nak terima macam mana? Tu tinggal kita tengok syarat dia macam mana. Jawabnya Imam Nasai ni, jawabnya sini ni lagu mana syarat dia? La yatruku rawiyan. Imam Nasai ni tidak tinggal seorang rawi. Rawi ni mana gano? Rawi ni makna orang yang riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui orang tu dan orang ni. Tak kira sahabat ke, tabi'in ke, atba'it tabi'in ke, bawah daripada tu pun tak apalah. Tu makna rawi. Maka Imam An-Nasai ni la yatruku, ia tak tinggalkan rawi illa idza jitama'al jami'u ala tarki hadithihi. Malaikat telah beripung semua tokoh-tokoh ulama hadis di atas tinggalnya hadisnya
matruk tarki hadisihi, makna kata ulama hadis tak ada piawak kira dengan hadis hak rawi tu wari. Nah, apabila jadi lagu tu Imam Nasai tak masuk dalam kitab dia. Nak kita faham kata makna hadis yang ada di dalam Sunan An-Nasai ataupun dalam Mujtaba ataupun dalam Sunan As-Sughra, dia itu wari hadis melalui rawi-rawi orang hak riwayat hadis yang telah diperiksa, telah dicek, telah ditapih oleh para ulama dah. Kalau ulama tu tinggal belaka hadis dia daripada rawi tu, cerak dan jazam kata Imam An-Nasai tak bawa hadis itu mari di dalam kitab ni, iaitu dalam kitab Mujtabah kita telah riwayat tadi. Faham tu nah? Tu dia. Tahu mari lagu mana? Moga Imam Nasai ni orang korong mana? Ia mati 303. Nah, awal korong yang keempat, mana ia hidup korong yang ketiga. Tu awal korong keempat tu yang meninggal dah. Kita mau ni tak ada lagi lah. Maka ulama juga. Nah, ulama juga hak wari royak kan kata syarat hak Imam Nasai lagu hak kita dengar tadi tu iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala duk royak mari. Sebab tu Syekh kata wa fassara Ibn Hajar al-jami'a bi tabaqatayil mutasyaddidin wal mutawassitin, dan telah mentafsir, makna telah menghurai, telah berikan penjelasan. Tafsir ni makna waddaha, beri penjelasan, beri keterangan. Nah, oleh Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar ni iaitu Ibn Hajar Hadisi. Pia Ibn Hajar Hadisi iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tu Ibn Hajar seorang lagi, Ibn Hajar Faqih iaitu Ibn Hajar Tok Fiqh, iaitu Ibn Hajar Haytami Al-Makki. Tu dia. Tak orang yang berlain ni tu bukan orang tulah. Nama tu nak serupa lah. Tetapi apabila sebut Ibn Hajar dalam hadis ni tak lain tak bukan iaitu Ibn Hajar Asqalani, Al-Asqalani. Nah, faham molek tu tuai kitab Fathil Bari tu. Makna katakan yakni telah mentafsirkan oleh Imam Ibn Hajar akan semua tu. Jami' tu makna lagu mana jami'? Jami' ni kalau bahasa kita, bahasa kita nak terjemah faham dengan cara mudah, mana semua. Tidak dikecualikan. Faham tu tak? Adapun majmu' ni makna kata satu kumpulan, bukan semua. Kalimah jami' dalam bahasa Arab mana semua. Semua. Kulluh. Nah, adapun majmu' mana kumpulan. 3 naik ke atas, 4 ke, 5 ke, kumpulan. Tu tak? Ada pun jami' kalau 10 ke 10, 11 ke 11, 20 ke 20, kulluh semua. Kalau majmu' mana sejumlah. Daripada 11 tu 5 ke kan? 11 tu 4 ke kan? Tu nak kita faham. Takut tak faham kata gapo pula jami' dengan majmu'. Nampak tu dah? Tu dia. Bi tabaqatayil mutasyaddidin wal mutawassitin. Makna kita nak royak dengan cara faham dengan cara molek di sini, makna kata tokoh ulama ni, terutama ulama hadis ni, orang nak royak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang jurus belaka. Tak ada dia orang lebih. Nah, orang jurus belaka, orang cukup sikap dia beragama molek, tak ada gapo. Tu dia. Tetapi ulama kita ni ia bagi tiga lapis. Ulama kita ni ia bagi 3 lapis. Orang yang nak royak hadis Nabi tu ada 3 lapis. Ingat molek kita. Lapis mula-mula orang panggil mutasyaddidun. Tu apa makna mutasyaddidun? Makna bersangat terpayah. Dia nak lepas agak susah. Tu. Makna kata orang periksa hak lapis mula-mula tu, kalau lepas hak tu gak pakai hak lain kata tak nak kecek banyak. Misal lagu mana takut tak nampak. Kita ni pernah mengaji belaka kah, mau sekolah ke, di jamiah ke, di mana-mana hak tempat hak bising ada sistem tu. Ada cara-cara betul ke mengaji tu.
Di sana ada ustaz, ada doktor, ada guru yang mudah. Nah, nak beri markah, lepas-lepas widya sia ke dia. Ada setengah tok guru, ada salah seka pun 1 kalimah pun dia tak wi. Kalau lepas doktor ni boleh, lepas ustaz ni boleh, berjaya hak lain. Kalau tak lepas hak dia, maka tak sah. Mana tahu ya syadik dalam masalah nak wikan markah. Ulama hadis ni ada hak syadik dalam masalah nak wikan syarat orang nak ayat hadis Nabi ni dia tak syarat kejak cik. Kalau bahasa petani. Mana kata tak terbuka langsung. Tu nak kita faham jadi molek. Lalu mula-mula lapisan mula-mula orang panggil tabaqah al-mutasyaddidin. Tu. Yang kedua tabaqah al-mutawassitin. Yang kedua mutawassit. Apa makna mutawassit? Mutawassit di sini yakni hak duk di antara mudah dengan payah. Allah kata tak payah sangat, tak mudah sangat, baba molek. Tu makna kata mutawassit. Makna tok guru hak nak periksakan orang, nak royakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni orang sederhana. Tak ada kejak sangat, tak ada longgar sangat. Itu orang panggil apa tu? Orang panggil kata mutawassitin. Tu. Satu lagi di kalangan ulama nak periksa orang waris hadis Nabi kepada ummah ni orang panggil mutasahilin. Mutasahilin ni makna lagu mana? Makna mudah, longgar syarat dia. Terkadang orang yang pesing kata tak ada cukup syarat sungguh tu boleh juga royak hadis Nabi Muhammad lepas. Akan tetapi apabila orang mai tapis semula tak lepas. Gitu. Pia ada royak lagu ni, orang mah benar. Imam Sayuti pun ada royak lagu ni. Nah, dalam Tadribur Rawi Imam As-Sakhawi ada royak juga lagu ni. Di dalam kitab apa nama ni? Fathul Mughis Syarah Alfiyatil Iraqi. Imam As-San'ani pun ada royak juga. Imam Hakim pun ada royak. Nah, dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama hak duk carakan tentang orang, tentang berapa nama? Tentang mustalahil hadis ataupun tentang orang nak royak hadis ni nak cek lagu mana, semua ada royak belaka. Tak ada kena jadi pelik tu, benda tak ada kena jadi pelik, tak ada kena jadi apa nama susah kita nak faham masalah ni. Nah, kitab-kitab tu mustalah-mustalah kitab-kitab alim ulama kita tu disyarah, dimenerangkan, dihuraikan, dijelaskan oleh ulama-ulama kita sampai ke sekarang. Sekarang tok guru kita ni Syekh Ahmad Ma'bad, ulama hadis Mesir. Sekarang lah ni duk mengajar lagi dalam Masjid Azhar. Nah, mengajar lagi tentang syarah kitab Fathul Mughis bagi As-Sakhawi. Belum pada tu ya syarah dah kitab Tadribur Rawi bagi Imam As-Suyuti. Dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama kita. Nah, duk mengajar syarah sampai ke hari ni duk syarah. Baik. Lalu Imam Ibn Hajar kata semua tadi tu hak Imam Nasa'i khandak tu idza jitama'al jami'u tu ala tarki hadisihi tu makna lagu mana? Maknanya iaitu duduk di antara dua tabaqah, dua lapisan. Tabaqah ni mana lapisan? Makna kata lapisan hak kejak, mana mutasyaddid, dan lapisan hak pertengahan sederhana. Tu sederhana. Maka katanya berapa? Katanya Imam Ibn Hajar faqala innama arada bidzalika ijma'an khassah. Makna kata sesungguhnya kerana oleh Imam An-Nasa'i itu dimakian mana? Dimakian la yatruku rawiyan illa idza jitama'al jami'u ala tarki hadithihi itu. Dzalika klik situlah ijma'an khassan. Mana ijma' ulama hak tertentu. Ijma' juga mana ulama hak bahagian ning sahaja. Lagu mana ijma'
Masalan, afanallahu wa iyyakum. Masalan sekarang learning ning orang sakit, kita nak misal nampak yang minta Tuhan jauh lah daripada bala petaka tu. Makna orang sakit seorang. Sakit ni sakit gapo? Kita tak kata dia sakit di dalam tulang masalah ataupun dalam perut masalah. Maka doktor seorang ni, bomo seorang ni, tabib seorang ni tak jamin kata ilmu dia tu seorang tu dia nak belah boleh orang ni. Nak perobat boleh. Pasti kena beripung daripada hak bijak-bijak, daripada hospital-hospital hak lain-lain lagi tu mari untuk hipungkan cara mikir, katalah ni orang kan 10 orang kan, kata gilah. Maka 10 orang daripada berlainan tempat tu ijma' mereka nampak ke satu bulat suara mereka kata boleh kita buat kerja, boleh kita puabat orang hak penyakit ni. Maka lagu tu panggil ijma' khasah hak sakut paut dengan masalah tulang atau perut saja. Hak masalah telinga, masalah hati, masalah darah, masalah lain tak masuk. Itu panggil ijma' khas. Tu dah ijma' mana kata nampak ke suara sebulat suara hak tertentu. Hak tertentu. Pia ratik lagi kita akan tengok. Pia ratik lagi kita akan tengok satu persatu insya-Allah pada soalan yang ke-39 bimasyiatillah. Thumma dzakara alladhi fahwahu ma taqaddama. Kemudian sebutlah oleh Imam Imam Ibnu Hajar yang yang mengandungi apa yang telah sebut mari dah. Mana kata ya wari dah lah. Ulama ni bahasa dia, kerja dia syarahkan kemudian dia wari contoh. Kita nak jadi alim ulama pasti kita syarah dulu kemudian wari contoh. Contoh itulah tepat ukur kata kita ni sampai ke dak. Orang panggil kata pangkat dan lapisan kita ini nak fahamnya masalah ad-din, masalah agama. Nak ada contoh. Contoh tu tepat berat Teori terkadang kita tengok demo tu tengok demo ni sudah. Tapi tepat contoh tu berat sikit, kena kerja, kena cari, kena belak. Kena pakai tenaga, pakai masa, seterusnya. Baik. Itulah maknanya dengan cara kesimpulan ringkas iaitu Imam Nasa'i ia wari hadis, ia bawa datangkan hadis di dalam kitab dia As-Sunan tadi itu, iaitu hadis yang tidak diijma'kan oleh ulama, iaitu ulama yang memperiksakan akan orang nak royak hadis dengan cara ijma' kata kena tinggal orang tu. Kena tinggal orang ni, hadis dia wari ni tak boleh kita ambil. Faham tu. Kalau orang lagu tu An-Nasa'i iaitu imam ni tak bawa datang hadis melalui dia masuk di dalam kitab Mujtabah. Kalaulah tidak ijma', ada orang ni kata gini, ada orang ni kata gini mempertikaikan. Makna kata ada perbincangan. Maka Imam An-Nasa'i ia tak tinggal selalu. Kerana apa? Kerana terkadang kalau al-mutasyaddidun kecek, terkadang mutawassitin tu tak apa lagi. Seumpama Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni Abu Zakaria. Dia kawan baik dengan Imam Ahmad ibni Hanbal masa duduk di Baghdad. Akan tetapi dia ni Yahya ni seorang yang dapatnya pangkat orang periksa, orang nak royak hadis. Mana orang periksa, orang nak royak hadis. Dia ni termasuk daripada orang yang mutasyaddid. Apa makna mutasyaddid? Syarat dia tu tak longgar. Syarat dia kejap molek. Maka kalau dia kata orang tu saduq, saduq ni menepati hadis yang hasan di sisi orang lain siqah. Anak kita faham kata ia kata saduq, tetapi pada orang lain orang ni siqah dah. Sebab tiap-tiap orang nak royak hadis tu ia kena ada dhabt wal adalah. Ingat dia dengan agama dia kena pergi sekali. Baru nak dapat kata orang ni siqatun, dapat orang ni saduq, dapat orang ni gitu, dapat orang ni gini. Daripada lafaz-lafaz yang tokoh-tokoh ulama kita duk royak dan duk menghuraikan nawi kita itu faham. Tu tak? Kita ngaji hadis tu kena
Kena dengar lah perkataan lagu tu. Jangan duk serupa dengan apa nama apa orang tak ada duk syarah dah lagu ni ulama buat belaka dah. La ilaha illallah. Hak ni ulama duk royak dah ni. Kita duk tukar istilah. Nah, kita tak tahu hak orang, kita cucur kat orang. Ni punah. Nampak tu tak? Tak boleh lagu tu. Kita tengok hak ni hak ulama duk royak dah ni, buka kita apa nama Tadribur Rawi tengok. Buka Fathul Mughis tengok. Buka apa nama lagi kita Ulumil Hadis bagi Ibni Kathir yang disyarahkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, salah satu daripada guru kita ni lah, iaitu namanya Al-Ba'ithul Hathith fi Syarhi Mukhtasar Ulumil Hadis bagi Imam Ibni Kathir. Tengok dalam tu, ya kecek lah mana. Itu makna kata mustalahil hadis yang kita itu kena ambil tahu. Faham tu nah? Tu nak buat kita faham. Kemudian soalan yang ke-39. Soalan yang ke-39. Uzkur ba'dal mutasyaddidin wal mutawassitin. Tadi Ibnu Hajar royak kata, Imam Ibnu Hajar royak kata adanya lampisan mutasyaddid, ada lampisan hak mutawassit. Pia ratik di kalangan mutawassit tu guru. Pia ratik di kalangan apa mutasyaddid. Di kalangan ulama ni nama gapo ratik supaya ambil sedikit permulaan kita nak tahu ni pia ratik jawab rimisah sikit. Salah gitu. Lalu ulama kita ni sebut dia sebut wik kita supaya nak wik kita itu jadi faham molek. Nak wik kita tu jadi faham molek. Lalu belum daripada nak pergi situ tu saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit daripada apa yang guru kita kata di sini ni. Saya pergi tengok di dalam kitab nama An-Nukat ala Ibn Salah. Kitab An-Nukat ala Ibn Salah ni hak Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab Muqaddimah Ibn Salah lebih kurang tebal ni. Lebih kurang tebal ni orang panggil kata kitab Mustalahil Hadis. Daripada kitab Muqaddimah Ibn Salah itulah ulama-ulama mari duk syarah, mari duk wak nazir, wak jadi mata, wak jadi gapo daripada kitab Ibn Salah hak Kamadiyah ni lah. Nah, guru kita ni seumpama Syekh Tariq Iwadullah Al-Misri ni, dia tahqiq wak periksa dan syarah kitab Ibn Salah tu bik 5 jilid. Sekarang lah ni ada cetak ke. Jadi mudah belaka, alhamdulillah sekarang ni ulama-ulama kita telah wak kita belaka. Cuma kita ya kena ambil diri kita tu memasukkan di dalam midan al-ilm. Ia kata dalam kitab tu lah, dalam kitab An-Nukat tu. Dia kata, saya nak royak dengan cara jelas di sini, dia kata, dan perkara yang telah menghikayatkan oleh Imam Ibn Salah daripada Al-Bawardi, bahawasanya Nasa'i itu tidak mengeluarkan hadis-hadis mereka yang tidak ijma' di atasnya, mereka yang tidak ijma' di atas tinggalnya hadis. Mana ijma' apa saat ni? Iaitu ijma' khassah. Akan tetapi ia kata, Ibn Hajar tu kata, ia kata tiap-tiap lampisan daripada orang yang periksa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak tersunyi daripada mutasyaddid dan mutawassit. Pasti. Tiap-tiap orang yang nak periksa orang yang nak royak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di antara dua tu. Ada mutasyaddid, ada mutawassit. Misal lagu mana? Seumpama dalam satu kelas. Dan dalam satu kelas kita tu ya ada hak tok guru yang payah nak lepas anak murid. Kalau lepas daripada dia, orang tu pandai sungguh. Orang tu kualiti sungguh. Mikunafat bahasa Sia kata. Di sana ada hak mutawassit. Makna kata tak apa we lepas dia, ya pandai dah we lepas we dia. Tapi ada lagi lah tempat-tempat yang salah-salah tu tak apa maaf we. Seolah kata 90 tu yang lepas dah. Ada pun mutasyaddid tak sampai 100 aku tahu lepas. Kalau lah boleh 50, lepas tu nak royak we lepas. Tak. Nampak tu tak? Ibn Hajar kata gitu. Lalu dia kata hak pertama tu, hak mutasyaddid tu. Mutasyaddid tu pia ratik. Nanti kita tengok. Mutasyaddid tu nanti kita tengok dalam ni. Itu dia kata mari dalam nukat ni, hak Ibnu itu Syekh Mustafa Wa'ri ni
Ambil daripada Nukat ala Ibn Salah bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian mari tengok soalan yang ke-39 tu. Soalan yang ke-39 tu dia katakan uzkur ba'dal mutasyaddidin wal mutawassitin. Sebut oleh mung, hei tok guru, tolong sebut sikit oleh mung setengah daripada mutasyaddidin dan mutawassitin. Corayak sikit daripada manakah orang yang amba nak kenal ni. Orang yang royak, orang yang periksanya, tok guru yang nak periksanya, orang nak royak hadis ni tapi syadid. Syadid di sini mana kan? Makna payah syarat dia. Bukan semua syadid itu nak royak kata celah belaka, mazmum belaka, tidak. Bukan mana gitu. Dan mutawassitin. Dan hak mutawassit. Mana kata hak pertengahan. Hak yang apa yang kata sederhana. Nah, pahal nak sederhana mana bahasa siap panggil penklang, duk tengah. Tu panggil mutawassitin. Tu. Jawabnya Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu taala jawab kata amthilatul lil mutasyaddidin. Contoh bagi ulama yang suka dan payah tentang nak lepasnya orang hak nak riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mula-mula Syu'bah. Iaitu nama Syu'bah. Dia baca Syu'bah ataupun Sya'bah, tak Syu'batu. Kena dengar pada guru baca Syu'bah. Itu dah nama Syu'bah. Yusran ambil kitab bawah tangga tu, duduk dalam sorak tu ada kitab mari cak putih tu, surat duduk bawah tu ada. Cuba pergi cari kitab duduk bawah tangga tu. Iaitu gapo ni? Apa nama? Gapo saat ni Abdullah? Amsilatul lil mutasyaddidin. Amsilah tokoh ulama yang suka. Yang pertama Syu'bah. Syu'bah ni katanya guru kami Syekh Daud Ad-Dumyati hafizahullahu taala wa rafa'a darajatahu fid dunya wal akhirah. Ia kata orang awal-awal kecek tentang masalah jarh wa ta'dil. Orang nak periksa, orang cara nak periksa orang tentang orang nak waris hadis kepada ini ummah. Nah, orang nak waris hadis kepada ini ummah ni, ia mula-mula bercakap. Ia orang mula-mula bukakan ini ilmu. Buka akan ini ilmu. Nak tahu, faham daripada hadis Nabi itulah sallallahu alaihi wasallam. Nama gapo Syu'bah? Syu'bah ni kita nak ambil sikit, orang panggil kata sedikit daripada sejarah hidup dia. Supaya nak kenal kita ni akan ulama ni. Terkadang kita ni sebagai pelajar sanawi sendiri, pelajar BA sendiri, pelajar apa nama lagi universiti ke gapo ke, terkadang kita lepas tak faham. Biar tak tahu Syu'bah. Rugi kita tak kenal ulama Islam kita. Nah, ulama hadis ni, hak nak waris hadis kepada Nabi, hadis Nabi kepada kita ni kita tak kenal, rugi. Nama Syu'bah Ibnu Hajjaj. Syu'bah ni namanya Syu'bah anak Hajjaj Ibnu Ward. Ibnu Al-Ward. Tu nak mudah tulis saya baca gitu. Abu Bistam. Abu Bistam nama dia. Digelarkan Abu Bistam. Dia ni termasuk daripada tabi'in. Orang alim daripada kalangan ahli Basrah. Orang duduk di Basrah, duduk di Iraq lah kalau negeri sekarang agak. Dia tu pernah lihat akan Anas Ibn Malik. Dia tengok Anas Ibn Malik. Dan dia tu dengar daripada 400 orang di kalangan tabi'in. Makna ngaji hadis Nabi daripada tabi'in 400 orang. Dia ni orang tabi'in juga tapi wusta, pertengahan. Tabi'in ni ada 3 darajat. Tabi'in hak besar, mana tabi'in hak tua, tabi'in hak tengah, tabi'in hak kecil. Maka dia tu hak tengah. Maka hak 400 orang tu katanya alim ulama kita, mana kata tabi'in hak tua, hak besar. Mana kata tabi'in hak tua tu. Dia ni Syu'bah ni,
Syu'bah ni tengok juga Hasan Al-Basri. Pernah tengok Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan dia ambil hadis daripada beberapa hadis daripada Hasan Al-Basri dan Qatadah ibnu Da'amah As-Sadusi, sahibut tafsir, ahli tafsir Qatadah ni, daripada tokoh ulama tabi'in, dan lain-lain lagi daripadanya. Anak murid dia Abu Ayyub As-Sakhtiyani dan A'mash dan Muhammad ibni Ishaq, Sufyan As-Sawri dan Sufyan ibnu Uyainah. Tokoh-tokoh saja. Nah, tu anak murid dia, anak murid bagi Syu'bah ibni Hajjaj Abu Bistam. Awal Syu'bah ni adalah awal sekali ni dia hebat dalam masalah syair Arabi. Masalah syair ni wik dia hebat sekali. Kalau bahasa kita agak patung sajak lebih kurang tu lah. Hak bahasa Arab tu. Lalu satu hari tu dia dengar seorang guru nama Yahya Ibnu Jazra. Yahya Jazra, dikenalkan dengan Yahya Jazra ni salah seorang daripada tokoh ulama hadis. Dia dengar Yahya tu kata gana, qala haddatsana Zaid bin Wahb, qala haddatsana Miqsam. Dia dengar lagu tu. Apabila dia dengar lagu tu, dia berasa kata, sedap dengar umpama Yahya dak sebut ni. Apa ilmu tu? Sedangkan ia tu hebat habis hawa dah lah tentang masalah syair. Masalah syair gapo nama boleh berlaku. Lalu dia kata, ma hadza ahsan, dia kata. Ini lebih elok lagi. Minal ladzi atlub. Hak ni lebih elok lagi daripada apa yang aku duk usaha belajar mari, iaitu dikandaki syair. Daripada hari itulah dia ambil mengaji akan ilmu hadis Nabi sehingga jadi apa? Jadi Amirul Mukminin fil hadis. Belum pada Bukhari lagi dia ni. Amirul Mukminin fil hadis. Dia kata Sufyan Ats-Tsauri, hak kata lagu tu. Sufyan Ats-Tsauri. Bukan Sufyan Tsuri. Setengah-setengah baca Sufyan Tsuri. Tak. Sufyan Ats-Tsauri. Baca gitu. Itu maknanya. Tu adalah Syu'bah. Syu'bah ni Allahu Akbar. Payah, dahsyat. Apa nama? Tentang masalah nak lepaskan orang-orang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, seorang yang kedua, tokoh ulama yang kedua nama Yahya bin Qattan. Yahya Qattan salah seorang daripada tokoh ulama yang periksa orang nak royak hadis Nabi ni hak payah juga. Hak payah juga. Nama dia Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan At-Tamimi, digelarkan Abu Sa'id Al-Basri. Abu Sa'id Al-Basri dia ni. Dia ni beranak katanya ulama tahun 120 Hijriah. Mati pada tahun 198 Hijriah. Nawi kita faham. Nampak tu tak? Dia ni termasuk daripada orang yang payah, orang yang susah dalam masalah nak lepasnya orang royak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan. Dan Yahya bin Ma'in. Yang ketiga Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria Al-Baghdadi. Katanya ulama dia ni beranak pada tahun 158 Hijriah, mati pada tahun 233 Hijriah. Imamul Jarh wa Ta'dil wa Sayyidul Huffaz wa Amirul Mukminin fil Hadis. Pangkat Amirul Mukminin fil Hadis. Hebat sekali lah masalah hadis. Akhir dia, orang lain tak boleh nak mengatasi dah. Tu nak kita faham molek. Kata Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria ni kawan baik dengan Imam Ahmad ibni Hanbal. Nampak tu tak? Kawan baik dengan Imam Ahmad ibni Hanbal. Tiga. Dan wa Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim ni Abu Hatim Ar-Razi. Dia ni nama gapo Abu Hatim Ar-Razi? Nama Muhammad ibnu Idris ibnu Munzir. Muhammad ibnu Idris ibnu Munzir. Abu Hatim Ar-Razi Imamul Hafiz.
Syaikhul Muhaddisin, guru bagi segala-gala ahli hadis, yang meninggal pada tahun 277 Hijriyah. Dia ni payah sekali lah nak lepas orang tentang masalah nak royak hadis Nabi. Payah. Kalau lepas hak dia agak, maka tak ada kena kecek banyak hak lain. Lepas. Ni orang panggil mutasyaddidin. Maka katanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala nak penjelasan sikit lagi. Ia kata hak yang pertama tu, hak mana? Iaitu hak mutasyaddidin, hak susah nak lepas tentang masalah siapa? Masalah orang hak raya hadis tu. Orang raya hadis tu iaitu Syu'bah. Dah itu. Iaitu Syu'bah. Syu'bah ni dia ni orang susah nak lepas, sebagaimana ambil rakyat tadi. Kemudian kita nak pergi pada apa nama ni, belum pada nak pergi hak syarah di sini ni, kita nak masuk mutawassitin dulu. Nak pergi sini dulu. Tengok dalam kitab tu Al-Mutawassitin. Mutawassitin ni makna kata orang yang duduk pertengahan, sederhana. Yang pertama ulama nama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni salah seorang daripada tokoh tabi'it tabi'in. Atba'it tabi'in lah dia ni. Nah, atba'it tabi'in. Imam min a'immatil hadisin nabawi. Salah satu daripada tokoh ulama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kufah. Sufyan Ats-Tsauri ni. Dan suka wa amal ibadat dia. Tak tinggal amal ibadat dia. Dan salah satu daripada tokoh ulama mazhab fiqh. Tokoh ulama mazhab fiqh, sehingga mazhab dia tu duk panjangnya sehingga kurun ke-7. Sebagaimana katanya ahli sejarah, sehingga kurun yang ke-7. Katanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang Sufyan Ats-Tsauri ni, ia kata Syekhul Islam. Dia ni adalah Syekhul Islam, Imamul Huffaz, imam, tok guru, imam dalam masalah hafalan, Sayyidul Ulama'il Amilin fi zamanihi. Ketua penghulu ulama yang beramal dengan ilmu pada zaman dia. Pada zaman dia. Maka katanya ulama, Sufyan Ats-Tsauri pada zaman dia tu menepati Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mana kata Abu Bakar dengan Umar ni menepati. Menepati. Tak jumpa ke? You sedang turun tangga tak? Turun dah? Duduk dalam sorak tu? Sorak mari putih tak ada? Tak ada cerak? Duduk dalam catung? Duduk dalam catung. Sorak mari putih tu buka habis. Duduk tengah, sorak tengah. Yakni dia ni adalah menepati ulama. Ni Sufyan Ats-Tsauri ni menepati Abu Bakar, menepati Abu Bakar dan Umar pada zamannya. Tinggi habis tinggi dah lah. Tu dia. Dan dia ni Sufyan Ats-Tsauri ni, kita ambil lah sejarah dia, mari tengok dalam hidup kita. Dia ni hidup di Kufah. Hidup di Kufah, mengaji situlah. Tak ada pergi Kano ahli mula-mula tu, ngaji dengan ahli tempat dia tu. Tak ada duk pindah ni, dak mengaji dengan ulama tempat dia. Hasil ilmu daripada tempat tu dulu, barulah dia pergi ke lain. Dia dengar banyak daripada tokoh-tokoh ulama pada zaman dia. Sehingga orang pakai akak dia belakang kata tak ada dah orang lebih alim pada zaman dia tu lebih daripada Sufyan Ats-Tsauri. Maka Raja Abbasiyah Khalifah zaman tu Abu Ja'far Mansur ni minta suruh dia tu jadi berapa nama? Jadi qadhi. Dan anak dia Mahdi pun suruh jadi qadhi. Suruh dia jadi qadhi, suruh Sufyan Ats-Tsauri jadi qadhi. Dia lari tak cukup tempat nak duduk kata. Lari tak say ya Amirul Mukminin, amo tak say. Amo tak say sama sekali. Awak apa amo tak say? Kerana dia itu takut kena duk jawab dapat Tuhan teruk. Nak royak kata ulama hak kita dak boleh ambil ilmu sampai ke hari ning ni, kita dak sebut lagi dia ni sikap lagu ning dah. Bukan makna kata pangkat tu tak molek dalam agama, molek. Akan tetapi nak royak kata ulama hak besar hak takut ke Tuhan ni ya duklah ning. Ilmu
Mala'id dunia, penuh dunia. Ambil di bombing hai kasut di langit ilmu tu hawi dia. Akan tetapi raja kata, khalifah kata, Tok Guru, jadi qadi kamu, lari tak ada tempat nak duduk. Sehingga khalifah zaman tu marah sampai ke halau dia tubik daripada negara, tubik pada tempat duduk, sehingga dia mati seorang di Basrah. Orang kufah dia mati di Basrah. Kenapa gedek di Basrah? Kerana dia tak mau nak jadi tok qadi. Awak apa tak saya jadi tok qadi? Tak sedap ke? Duk dalam ikon lagi, senil lagi, duit gajinya ada, anak tangi ada, rakyat ada, penama cukup lekat. Dengan umur dengan tempat kediaman. Hadhihi mata'ud dunia. Itu adalah hidup pes kesenangan dunia. Tapi dia kata, kalau aku pergi lagu tu, terkadang aku sendiri ni takutnya tak kuasa aku nak tanggung itu amanah, aku takut nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Mati dia bila? Tahun 161 Hijriah. Tu Sufyan As-Sauri. Kemudian, pihak lagi sore, iaitu Abdul Rahman Ibn Mahdi. Abdul Rahman Ibn Mahdi ni salah seorang daripada mana? Iaitu daripada tokoh ulama kita juga. Katanya setengah-setengah daripada alim ulama kita, dialah tutup daripada Imam Syafi'i suruh tulis kitab risalah. Jami' Abdul Rahman Ibn Mahdi tu banyak orang ngaji hadis, akan tetapi sunyi daripada ilmu usul fiqh. Usul fiqh tak ada alim mana. Sehingga tak kuasa nak letakkan hadis tu kena pada tempat. Nak guna hadis nasih, mana hadis nasikh, mana hadis mansukh, mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Tak kuasa nak letakkan di mana. Hak mana lebih sahih, hak mana tak kurang sikit. Apabila nampaknya berlawan di antara dua hadis, ada ta'arud, maka hak mana kita nak mendahului, kurang orang zaman tu. Zaman mana? Zaman Abdul Rahman Ibn Mahdi. Bila dia duduk? Dia beranak tahun 135 Hijriah. Nah, tahun 125 Hijriah. Nah, tahun 125 Hijriah. Tu dia. Kemudian zaman tu kurang dah ilmu pengetahuan. Bagaimanakah dengan zaman kita? Ya tolak, ya suruh Imam Asy-Syafi'i tulis kitab risalah. Tapi katanya ulama sejarah, ia kata hak ia tutup tu Abdul Rahman Ibn Mahdi tutup kepada Imam Syafi'i suruh tulis tu hak tu tak sapa kepada ummah. Hak sapa ni hak sah lagi. Nak ayat kata 2 kali tulislah kitab tu. Setengah ulama kata gitu. Tapi yang saya cenderung pun hak tu lah. Yang kita ambil ilmu daripada tok-tok guru kita tentang masalah tarikh al-fiqhi, tarikh at-tashri' ni, dan sejarah tokoh-tokoh ulama kita tulis kitab ni, maka dia pergi kot tu. Jalan pergi kot tu. Nak kita faham. Baik. Dia ni nama apa? Nama Abdul Rahman Ibn Mahdi Ibn Hassan Ibn Abdul Rahman Al-Ambari. Tu Al-Ambari, Al-Azdi, Al-Basri. Ya orang Basrah. Digelarkan dia Abu Sa'id. Digelarkan Abu Sa'id. Beranak bila saat ni? 135 Hijriyah. Gapo saya nak ayat sini? Mari kita tengok sikit sejarah Imam Ibn Mahdi. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala kata, Imam Ahmad duk ayat ni, ia kata Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi tu dia beranak tubik mari kepada dunia ni dalam umur yang sederhana, tak ada kaya sangat, tak ada jadi bawah sangat, dak baba molek. Tetapi ayah dia tu Mahdi tu bukan orang alim, bukan alim ulama sedikit pun. Nak kita faham, bukan alim ulama sedikit pun. Ni pia raya ni Imam Ahmad lah mereka kata hamba raya pula dak Imam Ahmad raya. Nah, dia ni Imam Ahmad kata dia bukan orang alim,
terkadang dia tu bukan orang yang cermelang cara memikir. Pemikiran dia pun tak ada dah jadi atas mana ayah dia Mahdi tu, ayah Abdul Rahman tu. Akan tetapi kata lagi Tok Guru kita kata terkadang dia ni dibilangkan oleh orang kata orang ammi. Apa mana orang ammi? Orang biasa. Tak ada alim, tak adanya bijak, tak adanya ada pangkat, tak ada nama, tak ada. Akan tetapi keluar tubik daripada sulbi dia seorang imamun min a'immatil muslimin, seorang tokoh ulama daripada ulama Islam. Sebab tu umat Islam yang suka nak mengaji agama, nak jaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pak kita, ayah kita orang biasa, bukan orang alim, jangan kita putus asa kata kita tak boleh nak jadi orang alim. Tak. Ni Abdul Rahman Ibnu Mahdi ni kalau himpun semua ahli hadis yang ada atas muka bumi lala ni lagi, tak boleh lagi sebelah kaki dia. Nak ayat kata Tok Guru dia ni hebat, hak dah tahu tu, tahu Jamil lah ni, tahu wak lalak tahu gitu. Ya hak ni tahu sungguh. Nah, hak ni tahu sungguh ni. Ilmu duk dalam dada sungguh. Sebab tu kita nak kecek, nak dengar tentang sejarah dia. Tak boleh nak tinggal alim ulama kita. Ada pun orang ada dakwa kata kita ni tinggal alim ulama, hak tu buhtanan wa zura. Walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ya kena nasib ayat tu terhadap diri dia. Ya Allah, jangan ada orang kata orang tu tak bakal ulama, orang ni tak bakal ulama. Alaysa hadza bil ulama? Hak kita dah sebut. Tak ke ini adalah ulama al-Islam? InsyaAllah kita akan apa yang kata menjelaskan perkara-perkara yang tak betul jalan tu. Nah, pada satu masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala royak kita, itu izin kepada kita. Mana nak royak kita tahu kata di sini, kata dia ni ada ayah yang biasa, tapi anak dia ni, ya Allah, siapakah ulama seumpama Imam Ahmad Mujtahid Mutlak ni, akak tak di atas kepala. Imam Syafi'i aku dengan ilmu dia. Siapakah dia ni tukar ilmu pergi mari. Tengok. Jangan ada wahina tak. Kita ni anak Tok Guru, demo tu. Bukan anak Tok Guru, nak pandai lebih dari kita lagu mana. Jadi kura dengan arnak. Biasa dengar bagi kura dengan arnak tak? Nah, cidik berdoa tidur. Tak apa, gigi mari lepas kau orang. Tu dia. Meninggalnya Abdul Rahman Ibnu Mahdi tu pada bulan Jumadil Akhir tahun 198 Hijriah. Nah, umur dia berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Itu Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Dan yang keempat, iaitu yang ketiga, Ahmad Ibnu Hanbal. Iaitu Ahmad Ibnu Hanbal. Pia Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahmad anak apa nama ayah nama apa? Nama Muhammad. Ayah dia pun tak ada alim seperti tok dia. Tok dia alim. Tak ada gapo kita nak sandar nama tok pun tak apa. Dan nenek kita tak ada gapo, boleh. Kalau nenek kita ni orang lebih, orang hebat, kita sandar pada nenek kita pun tak ada masalah. Nampak tu tak? Imam Ahmad ni ma'ruf dah. Kata dia ni imam min a'immatil muslimin. Kita terjemah dah dia. Kita tak mahu nak ulang di sini nah. Yang keempat Al-Bukhari, iaitu Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Ju'fi. Beranak bila? Imam Bukhari. Alhamdulillah, beranak bila? Beranak bila? 194 Hijriah. Mati bila? 256 Hijriah. Tu dia. Itu darajat mutawassitin. Darajat apa tu? Darajat mutawassit. Baik. Maka Imam Ibni Majah, itu Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala, ia waktu baiknya ia bawakan hadis itu melalui ulama-ulama tersebut tadi, masuk di dalam kitab ni. Nampak tu tak? Hadis tu melalui
Dua darajat tu. Mutawassit dengan mutasyaddid. Lagu mana mutawassit mutasyadid? Gini, Ibn Hajar tu syarah kita. Makna kata lapis mula-mula ni, hak mula-mula ni, hak seolah kata segenerasi, iaitu Syu'bah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Abdullah. Syu'bah ni mutasyadid ke mutawassit? Mutasyadid. Sufyan mutawassit. Kalau gitu, apabila Syu'bah ni mempertikaikan orang yang tertentu daripada orang yang hadis. Pertikai ni mana ta'nun dalam bahasa Arab. Kecek seolah kata tak ada harga. Dalam arti kata tak sesuai dengan ayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sufyan Ats-Tsauri kata, tak apa. Maka apabila jadi gitu, Syu'bah kata gitu, Syu'bah jarh. Sufyan Ats-Tsauri dia ta'dil, keadilan. Maka An-Nasa'i dia tak tinggalkan rawi itu. Herat tu. Mana Imam An-Nasa'i tak tinggalkan rawi itu dengan sebab Syu'bah itu mempertikaikan. Dok kecek tentang hal. An-Nasa'i tak tinggal. An-Nasa'i wari juga di dalam ini kitab. Pas kita nak tahu lagu mana untuk guru lagu tu, kena baca syarah. Kita ngaji ni sebagai teori. Nak kita nampak kata rupa lagu mana cara. Lepas tu kita tak boleh tinggal ulama. Ulama mana? Ulama yang mensyarahkan akan kitab Sunan Al-Nasa'i. Seumpama kita telah sebut dah dulu, nama kitab gapo hak molek sekali, hak syarah besar tu berapa jilid? 42 jilid, iaitu Az-Zakhirah Al-Uqba fi Syarhil Mujtaba. Bagi dia, bagi Al-Ithiobi, ulama muasir tetapi dia syarah amta. Mana kata seelok-elok syarah. Dia royak tepatnya gining kuning sebab gapo? Allahu Akbar. Bagi orang yang nak mengaji ilmu hadis tu comel benar. 42 jilid. Tetapi kalau ada hak ning seumpama dinisbah bagi orang ngaji, orang belajar ni, seolah kata ada emas, ada perak, ada harga di sisi dia, di sisi pelajar. Mana kata orang yang menuntut ilmu agama tahu sungguh satu persatu. Hak ni kita ngaji teori, tahu kita faham tu dah. Itu salah satu daripada misal yang kita nak nampak di sini. Baik. Kalau gitu, supaya tu darajat yang kedua, Yahya Qattan dengan Abdul Rahman Ibn Mahdi. Yahya Qattan mutasyaddid, Abdul Rahman Ibn Mahdi mutawassit. Maka apabila Yahya Qattan mempertikaikan, makna dia tak ada harga mana terhadap orang tu nak hadis Nabi, Abdul Rahman Ibn Mahdi kata, tak apa orang ni. Maka Nasa'i pilih tak? Tinggal tak orang tu? Tak, dia tak tinggal. Ya ambil orang tu, walaupun Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan tadi itu mempertikai, tetapi Nasa'i tak tinggal. Nasa'i walaupun Abdul Rahman Ibn Mahdi itu ta'dil, dia pakai pendapat tu. Tu Nawawi Pahal kata, la yatruk rawiyan illa idza ijtama'a al-jami'u ala tarki hadisihi. Tu hak soalan atau jawapan yang ke-38 tu. Hai ayuhal talabah al-ilm, pelajar-pelajar agama, berarti molek tentang ini masalah, jangan kita tukar masalah nah. Jangan kita tukar masalah. Supaya Nawawi kita ni reti, faham sebagaimana alim ulama kita faham. Bukan kita nak faham sendiri. Orang yang kata kita faham sendiri itu orang zalim. Orang yang tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kata dengan tidak ada sandaran ilmu pengetahuan. Orang panggil kata rajman bil ghaib. Kata dengan kalau bahasa kasar sikit, mana buta dan tuli. Kerana apa? Kerana hati itu adalah ada penyakit. Nampak tu tak? Tak pakai ijma', tak pakai qiyas itu ini. Insya-Allah kata manil ladzi la yasta'mil la yuhtajjuna bil al-ijma' wal qiyas. Siapa? Sungguh ke tak sungguh? Insya-Allah. Kita akan tengok kata adakah orang sunnah kita ni tak pakai ijma', tak pakai qiyas bagaimana dakwanya orang yang zalim. Boleh tengok.
Kerana semua itu nak tutup tak boleh. Hari ni orang nak tutup tak boleh. Kecek boleh di atas alasan. Kata guru kita dakwa diri jadi nabi, jadi berapa nama? Ya Allahu Akbar. Itu apa nama, apa yang kata perkara-perkara yang tak sesuai kita orang mengaji nak pergi kecek benda-benda lagu tu. Faham tu dah? Baik. Dan juga tabaqah yang ketiga, Yahya bin Ma'in dengan Ahmad ibn Hanbal. Yahya bin Ma'in dengan Ahmad ibn Hanbal, Yahya bin Ma'in mutasyaddid. Ibnu Ma'in itu apa nama? Ibnu Hanbal mutawassit. Kalaulah Yahya bin Ma'in kritik akan seorang rawi, adakah Imam An-Nasai tinggal? Tak. Sebab Ahmad ibn Hanbal berikan ta'dil, beri keadilan kepada dia, makna kata beri kata ya ni sepatut boleh ambil hadis daripada dia. An-Nasai tak tinggal. Malaikan hak dia tinggal semua hak kita sebut ni, Syu'bah, Yahya Qattan, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Sufyan As-Sauri, Abdul Rahman Al-Mahdi, Ahmad ibn Hanbal, Al-Bukhari, kata mereka ini tak boleh nak ambil hujah hadis dia. Maka Nasai tak wari. Nasai tak wari masuk sama sekali di dalam ini kitab. Tu dah. Tu nak kita faham dengan cara jelas molek supaya nak kita itu gi dengan para alim ulama kita. Habis itu. Kemudian soalan yang ke-40. Nah, soalan yang ke-40. Ma syaratul Tirmizi? Apakah syarat Imam At-Tirmizi? Pia Imam Tirmizi ya Abdullah? Abu Isa. Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ada kitab nama Sunan At-Tirmizi. Setengah dipanggilkan Jami' At-Tirmizi, tapi yang masyhur iaitu Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. Syarat Imam Tirmizi ni macam mana? Syarat dia. Syarat macam mana? Mari kita tengok syarat Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala sedikit. Dia kata qala At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ingat nah, kita sebagai pelajar, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita sebut alim ulama kita, jangan terlupa daripada kita merahmati terhadap dia. Jangan terlupa. Sebut ulama, wari kata rahimahullah. Sebutnya para sahabat, wari radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wari sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wassalam. Sebut. Wari Tuhan kita azza wa jalla, jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, jalla wa ala. Sebut. Itu adalah barakat dalam ilmu. Kalau kita wari sebut sad, qala Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sad, boleh. Hak sad tadi itu bukan orang Islam, tak ada ulama Islam walaupun seorang mana-mana pun, korang mana-mana pun hajar lagu tu. Ambil mana hak tu? Ambil daripada mustasyriqin. Ambil daripada mustasyriqin, orang bukan Islam ngaji Islam, apabila dia sebut Nabi, bubuhnya isyarat sad. Kita orang Islam kesal dengan mereka. Maka ulama ada sekarang lah ni, ada carakan hadis Nabi ni, tak ada pia meredai terhadap itu perbuatan, tak ada. Kalau kita tulis sad, dia pakai marah. Marah di sini makna ia hajar. Marah di sini makna ia tunjuk, ia tarbiyah. Kata tak boleh buat gini. Kita dok tulis berkeping-keping surat. Nah, bok kita, apa kita nak tulis sallallahu tak boleh. Tetapi ada juga apabila kita baca hadis di atas guru kita, nuskhah hak dulu-dulu, mana kitab hak dulu-dulu, tak ada sebut sallallahu alaihi wasallam. Katanya ulama, makna ia tulis dengan cara cepat depan guru, ia selawat dengan lidah dia, tak tulis. Hak tu tak apa. Kita gaduh ke tulis nak depan tok guru kita nak widah ni, cara nak babek tok guru tu, nak hak molek sekali cara ngaji dengan guru, mana jangan guru tu bertih. Kita tu kena wudah. Saya nak royak ambo, tak ada nak kok mana dak dengan royak nak royak kok orang, kata-kata kok orang pula. Royak hak sendiri.
Masa kita ngaji dengan guru, tok guru doyak. Madah gapo yo ya. Kita dengar dengan telinga kita, kita tanda. Tok guru doyak tapi otak dak gi, tanda gi. Ya gi dah tapi tangan kita dak gi. Satu cara kita ngaji. Nak atau kita luar sungguh otak kita, hati kita daripada hak lain. Nak ngaji, ngaji. Barulah hasil ilmu. Ni kakak kata guru, kakak apa tak ada. Tu panggil biar ada. Boleh juga nak buat lagu tutup guru pun kena faham juga orang kita ya tak sama. Akan tetapi nak faham kata asal ngaji tu ialah tu. Masa email-email kita ni tak ada kecek banyak pakai email Malik sebut pakai ru tulis. Nampak tu tak? Seumpama apa nama Syekh Ahmad anak Abdul Halim ya tak kalah ni tak kata nak kecek. Saka sudah baru berhenti kalah. Tak ada kata duk mikir. Nah, orang we 3 je periksa, we kertas lapis keping semua. Ada kikir gigi, apa tu? Garu kepala, garu telinga. Sebab apa? Tak ada maklumat nak tulis. Tak adanya ilmu pengetahuan nak tulis, nak kemukakan kepada soal hak guru tanya kita. Apabila tak adanya apa nama ilmu kita nak kemukakan soalan hak tu guru tanya kita, dah tu kata kita tu tak agak tu mengaji. Nampak tak? Tahu tu kena hal lain. Tu hak tak dah kita kena kerja. Nah, kita kena kerja. Kalau lah tu hawi ya boleh. Ya buka boleh tulis. Tu cara dia dalam masalah kita nak ngaji agama. Baik, Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala qala At-Tirmizi rahimahullahu taala kama naqala anhu fi syuruti a'immatil khamsah lil Hazimi. Hazimi ni bukan Hazimi hak baru nah. Hazimi hak dulu. Hazimi ni ada banyak. Supaya Sabuni je lah. Syekh Muhammad Ali Sabuni tu hak baru ni, hak baru meninggal. Rahimahullah tu. Hak dulu tu, Abu Usman, Syekhul Islam Sabuni tu kitab I'tiqad Ashabil Hadis. Hak tu Sabuni juga. Orang lain-lain, bukan orang tula-tula. Tapi, nisbah kepada Sabuni belaka. Faham tak? Nak kita faham molek. Bagi Hazimi ni kitab ni iaitu kitab Imam Al-Hazimi kita ni, iaitu Syurut A'immatis Sittah dan Syurut A'immatil Khamsah. Dalam kitab ni kecil kitab ni. Orang buat ngaji lah di luar negara tu kita mengaji dengan para alim ulama kita. Imam Tirmizi rahimahullahu taala ni ia kata dalam kitab hak Syekh Mustafa kita ni, ia kata sahifah berapa ni 50 ni dah kan. Ada pun hak saya ni, hak saya milik ni Maktabah Al-Quds. Nah, iaitu syarat Imam At-Tirmizi muka 21. Muka berapa? Muka 21. Hak kita ni muka 21. Tak apalah. Asalnya kitab cetak tak sama, akan tetapi nak royak kata tujuan kitab alim ulama kita tu royak sama ya. Tak ada duk kena jadi apa nama susah cara masalah kita nak fahamkan ini masalah dah. Tu dia. Baik. Ia katakan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala katakan, "Ma akhrajtu fi kitabi illa hadithan 'amila bihi al-fuqaha." Ingat molek? Imam Tirmizi rahimahullah taala ni, ya Allah, saya kasih. Saya ni berasa kata apabila baca Sunan Tirmizi ni, apa baca di atas tok guru hamba masa duk mengaji luar negara hari tu, Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala di atas tok guru kita. Sunan Tirmizi ni ada barakah. Barakah kok mana? Kita baca dia tu bahasa yang wari tu jadi bahasa mudah. Yang mula-mula sekali. Walaupun Bukhari, Muslim pun kita apa nama dapat dengar sama' majalisus sama' daripada alim ulama kita baca. Dan kita baca di atas guru kita apa yang tu kita suruh baca. Dapatnya sanad muttasil daripada guru kita kepada guru, daripada guru kepada guru sampai kepada Imam Al-Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Muslim, Imam Abu Daud, semualah. Imam Ahmad, Imam mana, Imam Malik, Imam Muwatta, Imam apa nama lagi, Imam Syafi'i, semua. Alhamdulillah. Akan tetapi Sunan Tirmizi ni keistimewaan dia, Sunan Tirmizi ni keistimewaan dia ni dia warinya apa nama bab. Dia tak bab
bawah pada apa nama bab ni bawah daripada Alkitab. Lepas daripada tu dia wari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wari hadis, wari mata sekali dengan sanad hadasana hingga qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lepas daripada tu dia kata hadza, ya hukum hadis. Hadza hadisun hasanun sahihun. Hadza. Ya hukum ya tiap-tiap hadis tu lah tu. Ataupun ghalib hadis tu lagu tu. Walaupun tak semua pun begitu ghalibkan. Malaikat hadis yang dia tikrar hak ya ulai pula ya tawari dah lah. Dia tawari hukum padang hak ya sebut dah. Lepas pada tu ya ayat pula. Hadis ni pia ratik hak ayat di kalangan sahabat Nabi. Ya Allah. Abu Hurairah ke Abdurrahman ibn Auf ke Uthman ke pia ya wari. Dalam Tirmizi. Lepas daripada tu wa amila bihadzal hadis fuqaha daripada ni. Oh, yang beramal dengan ini hadis tok pekoh ni gini ya ayat. Kamar ni orang tu ya terjemah pula setengah-setengah orang ni nama ni jangan tukar. Tu Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Itu sekadar mana? Sekadar ni, sekadar kalimat dia ni kitab Sunan Tirmizi sebuah. Zaman dulu ni orang cetak 5 jilid. Sekarang lah ni ya buat jadi tulis halus sikit bagi 2 gini. Kemudian waktu tubiknya apa nama hak syarah tu syarah hak bukan daripada kalam Imam Tirmizi waktu tubik tinggal kalam mata saja dan perkataan Imam Tirmizi sendiri. Syarah ya ada tak? Ada. Syarah ya nama gapo tok guru? Syarah dia namanya orang banyak dok pakai nama Tuhfatul Ahwazi bi syarhi Sunan Tirmizi. Tuhfatul Ahwazi bi syarhi Sunan Tirmizi. Hak tu ghalib ke orang pakai. Atas daripada tu nama kita Aridul Ahwazi bagi Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi anak murid bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatullahi alaihim ajma'in. Tu dia. Orang syarah kitab. Dan ulama-ulama hak sekarang lah ni pun syarah banyak daripada syarah-syarah dia. Maka kita ngaji ni nak tahu apabila kita pergi baca syarah tu kita faham kena dengan maksud hak ulama nak. Kalau kita tak untuk ngaji apa orang syarah belaka, cuba tengok tak ngaji. Baca syarah pun tak faham. So, umpama kita tak ada mengaji tafsir, pergi baca tafsir, kita tak faham. Yakin kita tak faham. Kalau faham apa salah? Bahawa tafsir betul-betul tu, hak tu orang mengaji. Tu dia tak boleh. Kita nak hajar orang tak boleh. Dia kena orang tu hajar kitab. Lagu mana? Hajar isi kandungan yang ada dalam kitab tu. Hak tu orang manusia. Dia manusia. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama tu lah. Imam Tirmizi kata lagu mana? Ma akhrajtu fi kitabi illa hadisan amila bihil fuqaha. Aku tak mengeluarkan di dalam kitab aku ni, kitab aku hak ni. Kitab Tirmizi ni. Kitab ni. Aku tak keluarkan hadis lah maksudnya di dalam ini kitab malaikat hadis yang beramal dengannya oleh fuqaha. Oleh dia? Oleh fuqaha. Fuqaha ni jamak daripada faqih. Mana orang yang alim pekoh. Tu. Mana tiap-tiap hadis yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi ni ulama buat hujah. Ulama buat hujah. Faham tu lah? Tu dia. Baik. So umpama mana nak buat misal satu? Nak buat misal kata hadis rakam 204 ni saya nak bagi misal supaya nak nampak nah. Bagi misal satu supaya nak nampak. Misal katakan misal Kitabus Salah. Kitab semaya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sedap sungguh. Ulama royak tentang semaya ambil daripada mana? Ambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Sunan Tirmizi ni dia wari satu hadis. Dalam bab tu duk bawah kitab sana tu ada bab. Bab ke apa? Babu ma jaa fi karahiyatil khuruj minal masjid ba'dal adzan. Iaitu bab masalah
Yang datanya iaitu makruh kita keluar tubik daripada masjid setelah daripada Tok Bilal itu akad suara azan. Makruh. Lalu ia waris hadis. Bawah daripada bab tu ia waris hadis. Apabila ia waris hadis, ia kata wa fi hadzal bab an Uthman. Daripada ini bab daripada Uthman. Hawak apa kata lagu tu? Hadis ni hadis Abu Hurairah. Akan tetapi orang kata Uthman pun royak juga ini hadis. Ha tu dia. Nak tahu kata sahabat mana kata royak ni hadis? Mari tengok dalam Sunan Tirmizi. Pas Sunan Tirmizi ni ada mana Tok Guru? Ada belakang. Umur Tok Guru mana pun ada, di maktabah mana pun ada. Syarat kita ngaji qawaid dengan guru, barulah kita baca Sunan. Barulah kita pergi bukakan Sunan. Buka tak ada salah. Supaya kita buka Quran nak tengok ayat Quran surah Baqarah nak tengok. Salah. Tak ada salah. Jangan kita duk ambil teori plek-plek kata Allah, jurumiyah tak habis lagi nak mengaji Sunan Tirmizi. Nanti masuk kubur dulu. Jurumiyah ngaji gi tak ada gapo mata bina mengaji gi tak ada masalah. Kawakib tak kawakib Ibnu Aqil Qatrun Nada Syuzu'uz Zahab ngaji tak ada apa. Tetapi hak ning kita buka bla-bla. Nampak tu tak? Ngaji mustalah lagi tengok. Oh hadis Nabi gini hadap mengaji mari. Ulama kita wari lagu ni. Hatu jual hatu. Ngaji nahwu surah balaghah berapa nama untuk nak faham hak ni. Bukan mengaji mari nak punggah hak ni. Nampak tu tak? Ha nak punggah hak ni tak adil. Nah kalau punggah hak ni tak adil. Nampak tu tak? Ha nak kata Nabi kata aina Allah, kita tak aina tak leh ya Rasulullah ha punah. Alih. Tunggu Rasulullah kata boleh. Orang lain tak sah. Mari pia-pia pun tak sah. Nampak tu tak? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ha tu. Jangan mendahului Allah Taala dan Rasul sama sekali. Marah bagi orang nak marah, redha bagi orang nak redha. Kebenaran gini. Ha tu tak? Ha tu. Kemudian dia kata hadza hadisu Abi Hurairah hadisun hasanun sahih. Ha tengok. Hadis ni riwayat dia Abu Hurairah seorang, Uthman seorang. Uthman itu Uthman bin Affan. Hadis ni darajat mana Tok Guru Tirmizi? Hadis hasanun sahih. Pas pia kata amal di kalangan tok fiqh. Dia kata wa ala hadza al-amalu 'inda ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Di atas ini hadis beramal di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dan mereka yang kemudian daripada itu. Terkadang ia wari pendapat Imam Syafi'i, terkadang wari pendapat Imam Malik dan sebagainya. Nampak tu tak? Lama wak kok mana ni wari Imam Malik? Jadi gano nak wari Imam Malik ya tok guru Imam Syafi'i. Pak kalau nak wari Imam Ahmad, jadi gano ya nak murid Imam Syafi'i. Kita tak boleh nak capur. Nak kembali kelik kata ai kok. Amos semaya Zuhur dulu, zaman dulu tu semaya tak boleh ikut mungkuh. Semaya Hanafi, hak Maliki kena tunggu dulu, tak boleh ikut Hanafi. Kaabah pak tape, kena semaya suku-suku. Ya Allah, hak tu panggil kata nak kembali kelik pada usul yang mundur, tak kena lagu tu. Orang nak marah kepada dakwah sunnah tak lain tak bukan makna kan? Makna nak tok guru kita hak sunnah ni nak wis maya belakang tok imam seorang. Tok imam Hanafi ke Hanafi, Hambali ke Hambali. Hak lah ni Hambali. Walaupun Syafi'i walaupun mana semaya belakang ya. Kita tak mau kata kita Syafi'i tak boleh semaya belakang Hanafi. Kita Hanafi tak boleh semaya belakang Syafi'i. Tak sah lagu tu. Nampak tu tak? Kita tak mau lagu tu. Ulama kita pun tak say, kita pun tak say. Nak lagu mana? Asalkan dia tu semaya mengikut syarat hak mana pun tak apalah, asalkan syarat tu disahkan dalam hukum agama kita, ada apa? Semaya. Belakang dia tak ada apa. Tapi jangan semaya belakang apa nama? Ar-Rawafid. Yang kata Quran tak cukup tu tak boleh. Nampak tu tak? Hak ni kita semaya pergi mari tak ada gapo. Hadap PA hudah sangat tu, dia nak kembali situ. Kaabah pak tape, apa kita semaya tu imam seorang semaya supaya dulu semaya apa stapen ni hak Syafi'i, stapen ni hak Maliki, stapen ni hak apa nama Hambali, hak ni Hanafi. Dan Islam kita tak nak lagu tu. Kalau nak lagu tu, Muhajirin tak semaya belakang Ansar. Ansar tak semaya belakang Al-Muhajirin.
Semua tu pakat semaya belakang muka belakang. Nak ayat kata benda ni, mazhab ni nak memudahkan masalah, bukan nak memayahkan masalah. Nampak tu nak memudah masalah. Ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kita faham situ. Ya tak ada, ya orang nak murid kau dakwah sunnah kita tak ada gapo, ya nak klik situ. Nak klik semaya suku-suku, lepas tu nak wi bina kubur-kubur, di kubur makla, kubur bakit nak wi bina, nak wi puja lain, naklah tu ya. Nampak tu tak? Ha dah. Islam kita tak mau lagu tu. Nak hak betul, hak sungguh. Nampak tu tak? Ha tu, bukan bab dia cuma nak apa yang kata nak lalu, bukan nak kata nak lalu Nampak tu tak? Ha, nak lalu. Nak wi kita faham. Itulah sedikit daripada pengajian kita malam ni. Mana kata Imam Tirmizi kata aku tak mengeluarkan hadis di dalam kitab aku ni malaikat hadis yang beramal dengannya oleh fuqaha. Makna kata hadis tu ulama duk buat amal. Maka Imam Tirmizi bawa datang. Apabila Imam Tirmizi bawa datang, tak ada apa. Sebab tu dalam ni ada juga hadis yang dhaifun yasir. Hadis dhaif akan tetapi dhaif tak ada bersangat. Hawak apa? Kerana tidak ada hadis lain dah. Mari nak katukkan bab fiqh malaikat itu hadis. Imam Tirmizi buat lagi. Kita orang sunnah ngaji lagu ni seni. Tak ada gapo. Nampak tak? Lepas anak murid dia, anak murid Imam Bukhari. Tanya semualah sa'al tu Muhammad. Muhammad kenapa ada Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari? Tanya. Hadis lagu mana tok guru? Kita turut ulama ni selamat. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Inilah ulama yang sepatutnya kita sebagai umat Islam ikut dan turut dia. Sekadar inilah sahaja dulu pada perjumpaan kita sekali ni. Insya-Allah taala kita akan masuk pula soalan yang ke-41. Uzkur maqasidal a'immatil khamsah fi takhrijihim lil hadis. Insya-Allah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.